أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم situ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وإن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun, jika kamu menceraikan istri-istrimu, ya, istri-istri, ramai istri, tuan seorang ni. Jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka, dia menikah, ya, tak sempat menikah, cerai. Oh, pelik betul kes. Ya. Banyak berlaku, ada juga berlaku. Nak tahu cerita ni tanya Tok Kadi macam kes dia. Kan? Dia menikah, kemudian belum bersatu, cerai. Macam mana setiap kedudukannya? Orang bagi perempuan tu dengan apa? Oh, pandai untungnya. Apa hiasan tu? Janda berhias panggil. Habis lain janda tak ada hias. Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, ya, sementara kemudian waqad faradtum, kamu makna sudah menentukan atau menyebut kewajipannya, lahunna faridah, maknanya itulah apa? Mahar dan mas kahwin, ya, disebut dia mas kahwin. Kalau disebut dipanggil mahar musamma, mahar yang disebut. Kalau tidak sebut dipanggil mahrul misli, ya. Jaga-jaga lelaki yang terkena. Orang tua ni minat sangat budak ni kan. Tak apalah, nikah dah, dah pakcik, tak apa, tak payah mas kahwin. Ada nikah tak ada mas kahwin. Dia pun menikah je, tak payah sebutlah mas kahwin dia. Aku nikahkan dikau dengan anakku, ya. Dia pun jawab, aku terimalah nikahnya. Maka mas kahwin kena apa? Mahrul misli. Kena tengok akak di luar atau hanya buat atas. Tengok-tengok 60,000 maut. Ingatkan bagus tu ayah ni. Wah, dia bagi peri. Mana ada peri. Ya, mas kahwin dia sebut berapa? Tu dia sebut, dia bincang nak bagi berapa. Ya. Ada tempat murah kan. 50, 100. Tapi belanja tembakau banyak. 30-40,000. Jadi maknanya apa? Dia kalau tak sebut, jaga tu. Kita ingat orang bagus tak sebut. Dia tak sebut, kembali pada musammah. Ya, dia panggil mahrul misli. Mas kahwin seumpama akak dia atas. Tengok kakak maut. 10,000 tersandau kawan. Orang jenis tak boleh lah pakcik, saya cerai ke lah. Berlaku masalah ni, cerai tak betul. Dia bergaduh, dia bercerai. Jadi kalau sikit tak bersatu lagi, dia bercerai. Mahar telah disebut. Kan ni mahar sebut, mahar musamma tu. Maka panisfu ma faratum, maka bayarlah 1/2 daripada mahar yang telah kamu tentukan. Ini kalau ditentukan dalam akad 1,500, iaitu kamu berkewajipan membayar separuh daripada mahar yang telah kamu tentukan kepada janda berhias. Ada tulis tu? Tak ada. Mana dia dah, dia tak betul lagi, tak berhubung, dia panggil janda berhias kan. Habis janda lain tak dihias. Marah janda lain. Illa melainkan ayyafu,
melainkan ay ya'fuwa au ya'fuwa alladhi biyadihi uqdatun nikah, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan. Ya, dia tak ada satu apa lagi nak bayar, tak payahlah dia kata, kan. Yang dia beri hias kata tak payah kata, nak bayar sikit, duit dia lagi banyak kata. Misalnya ni tak payahlah, manakala dia kata tak payah bayar, tak payah. Yang ni isteri yang dicerai tadi hingga tidak mau mengambil sedikit pun untuk menghindari fitnah. Dia kata, wah tak ada apa-apa, ambil duit kerja, besok ni kawan dia ambil duit lagi. Kan macam-macam orang ni. Jadi maknanya dia tak ambil, boleh juga, itu terbaik lah. Tapi kalau dia berjima' sekali habis, kena bayar bulan. Dulu kan ada kan, permohonan nikah dengan mas kahwin saja, dengan mas kahwinnya RM30 hutang panjang dalam harakat. Mereka banyak RM25 hutang, yang panjang tarik. Sampai ke mati tak bayar pun. Bini pula pergi kat telinga mayat, saya halalkan lah, dia kata. Macam-macam orang Melayu kan. RM25 bayar aja kan. Dia pun tarik dalam harakat, hutang. Macam-macam. Dia ada dua hukum. Dalam hukum dia kena bayar separuh, kecuali kalau dimaafkan, habis. Kalau gitu, atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah itulah, mana mengembalikan semua mahar kepada si isteri secara sukarela. Kemudian wa anta'fuwa, dan pemaafan kamu, iaitu pemaafan kamu tadi wahai orang-orang beriman, dalam hal semacam ini itu dipanggil aqrabu littaqwa, lebih dekat kepada bertakwa kepada Allah Ta'ala, lebih utama di sisi al-maula. Sebab apa? Itu menandakan dia tak ada berdendam lah kan? Yang berapa-apa dia cerai, wah digeram kan, bayar walau separuh bayar, wah macam nak bergaduh pun. Habis. Qala Allah Ta'ala wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kamu melupakan dan meninggalkan al-fadlah. Apa fadlah? Keutamaan dan kebaikan bainakum, di kalangan kamu, mana sesama kamu. Innallaha ini wahai orang yang baik, tetapi berikanlah sebahagian daripada apa yang diberikan Allah kepadamu kepada orang-orang yang berhak. Innallaha, semuanya Allah Ta'ala yang maha mengawasi semua perbuatan ni, bima ta'malun, atas apa yang kamu kerjakan berupa keutamaan dan kebaikan. Basir, maknanya maha melihat dan memberimu balasan dengan dan anugerahnya. Jadi mana sama-sama mencari yang terlebih afdal. Kemudian ketika seorang arif yang bingung dan tenggelam di dalam lautan kebingungan spiritual, hairan, memiliki beragam kecenderungan dan orientasi sesuai dengan embusan napasnya, yang merupakan perpanjangan daripada embusan napas rahmaniyah yang diembuskan daripada alam lahut, yang mengalir dari zat ahadiyah, yang bertajalli dengan berbagai tajalli jalal dan jamal, yang diistilahkan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala yang berbeza-beza jejak tuntutannya sesuai dengan kesempurnaan. Maka Allah SWT ini memperingatkan orang arif atas
campur aduknya berbagai kecenderungan dalam dirinya, sekaligus mengingatkannya agar menjalankan salat seluruh waktu yang harus dilakukan pada waktunya. Semua sembahyang wajib dan sunat masing-masing, sehingga tidak sibuk dengan selain Allah Ta'ala kapan saja, di mana saja, waktu bila saja dia dengan Tuhannya. Ini nak masuk kepada penjagaan sembahyang, dan sekaligus diceritakan tadi tajalli, ya, tajalli akan ahadiyatullah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala menunjukkan keasaan ketunggalan dia. Berlakulah apa yang berlaku, penceraian, semua pentajalian, ya, pernikahan itu pun pentajalian, semua benda tu Tuhan tajalli kan. Asma' nama-nama dia dalam semua urusan. Setiap saat 99 nama Allah Ta'ala itu terpampar terang kepada ahli ma'rifah, ya, sebab dia tajalli semua. Qala Allah Ta'ala hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah sekalian kamu, yakni langgengkanlah. Apa bahasa ni? Ada Jawa ni. Tak ada Indon. Wahai orang-orang yang menuju tauhid zat, ada salawat, semua sembahyang, pelihara atas semua salat yang wajib bagimu, kemudian di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya sembahyang terhadap orang-orang beriman itu dipanggil apa? Kitaban mawquta, ketetapan yang telah berwaktu. Tuhan dah tetapkan waktu-waktu, maknanya dalam sembahyang tadi. Siap. Allah. Mana tadi? Dan peliharalah terutama as-salatul wusta, sembahyang wusta, yang merupakan ungkapan tentang menghadapkan hati kepada Allah Ta'ala. Ar-Rafiq, sang teman di antara tarikan dan hembusan nafas kalian. Kita tarik, kita hembus nafas, semua dengan dia. Badan tarikan nafas, hembusan, dia ada dua hukum. Satu ittisal, satu infisal. Ittisal dia semakin rapat, infisal dia makin terjarak jauh. Diingat ke Tuhan maka rapat, dilupa ke Tuhan jauh. Itu sentiasa ada. Lepas tu kalau dia lalai makin jauh, makin jauh. Bila insan kalbi dia makin jauh dengan Tuhan, itu khatar kabir, sangat bahaya besar, ya, menyebabkan dia akan tertombang berdepan dengan ujian-ujian yang besar di depan. Sebab tu zikir memainkan peranan besar supaya kalbi kita sentiasa hidup, dan bila hidup segar maka dia mampu insya-Allah dengan bantuan Allah Ta'ala dia akan dapat bertahan dan semua ujian-ujian yang datangkan zahir dan batin, kecil dan besar. Wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu, dan berdirilah wahai para bayangan yang musnah. Dia asyad bagi dan berdirilah, di mana qumu, wa qumu, berdirilah oleh sekalian kamu wahai para bayangan. Kita ni panggil apa? Bayangan. Wujudku, bayanganmu. Wujudan makhluk semua membayangi wujud Allah. Tuan ada bayang macam kita bayang itu, bukan itu maksud dia. Mana bayang dia panggil dalil, ya, bagi yang membayang. Itu jalan nampak jauh bayang siapa, orang tak kenal lagi, maka kita tahu itulah dalil adanya orang yang berjalan, kan? Tu bayang tu menunjuk kepada adanya yang membayangi. Kita tengok kat Nako tu ada melintas bayang siapa,
bayang. Bayang tu menunjuk ada tuan bayang. Jadi kita semua makhluk dipanggil menunjuk sebagai dalil kewujudan Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Tapi bila dia nampak tuan, dia tak nampak bayang. Ya, itu keadaan dia. Tengok dekat aku siapa ni, tengok buka pintu, Samad Kasim ke kan, Hashim ke nama dia, tak, bila entah dia nampak bayang tak? Tak tengok je lah. Nampak depan tengok bayang, kau ni apa gila. Aku dah depan kau tengok bayang aku lagi. Faham tak? Mana bila sudah ditajali dengan Tuhan, lenyap makhluk kan. Selagi nampak bayang, mana dia masih jauh, dia belum nampak Tuhan. Dia masih tahu je. Dia nampak bayang, makna dia sebagai dalil, dia tahu ada orang. Tapi bila dah tengok, habis. Dia tak pandang bayang. Sebab apa? Dah syuhud musyahadah depan dia. Faham? Apa nak tengok bayang lagi kan? Tuan dia. Begitu kalbi insan. Selagi dia main dalil, dia hanya tahu je, tapi tak merasa. Bila terbuka depan, baru nampak kan? Rasa nampak orang. Macam-macam ada rasa tu. Comel ni cantik ke besar, boleh nampak, pum. Maka dengan Tuhan segala kamalat dia akan rasakan. Ya, itulah kehebatan pembukaan makrifat dengan Ta'ala. Habis. Kerana Ta'ala tu muncul situ menteri. Kumu, wahai para bayangan yang musnah. Kita ni apa dia panggil? Fanin. Kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal wajah Tuhan, yang lain semua habis. Ya. Fan apa dan? Pan. Bukan batipan, itu pan pempon. Tak boleh pakai. Bohong. Ni fanin isim fa'il. Fan makna binasa. Bila al-an sekarang. Bila rasa binasa pada pandangan arif orang yang kenal Tuhan, bila diadukan wujud kita dengan wujud Tuhan habis. Kalau dia tak nampak wujud Tuhan, dia akan nampak dia ada. Tapi kalau terbuka marifat dengan wujud Tuhan sebenar, tenggelam wujud dia. Itu maksudnya. Di mana? Di kalbi, bukan di luar. Luar nampak kan. Yang ukur dalam, sebab yang sampai dalam bukan luar. Mata luar ni besok masuk dalam tanah. Ni mata dalam tu. Hakikat insan diri kita yang mahal. Ya, bila dia keperasan tepat dengan Allah Ta'ala, yang ni akan hilang. Kalau yang ni masih nampak lagi, mana dia belum perasan. Ya. Anta ma'al akwan malam tusyahid al-muqawwin. Anta ma'al akwan, engkau bersama dengan makhluk bila malam tusyahid al-muqawwin, selama engkau tidak syuhud memandang kalbi kamu kepada muqawwin. Siapa muqawwin? Huwa Allah Ta'ala. Mana kalbi kalau dia berlazat menghadap Tuhan, memang hilang makhluk, confirm. Bermakna kalau tak hilang lagi, makna dia belum kuat lagi, belum tepat menghadap, lazat hilang makhluk. Dan kita lah ni, ya, lazat seronok tak nampak orang, kau makan tak nampak aku lalu, tu baru makan, baru nikmat lain lagi. Ni nikmat dengan makhluk, kan nikmat dengan Tuhan tu tak boleh lagi, tak boleh cerita, memang confirm lenyap terus. Makna dia akan mengalami apa istighraq, karam dalam. Itu maksudnya. Kita tengok kita ni, kat kalbi kita, apa yang ada sekarang? Makhluk ke dia? Ya. Kita duduk ingat apa entah, sentiasa berjalan ingat apa? Ingat dia ke ingat makhluk? Dua je. Ya. Ingat kaun atau mukawin. Kaun makhluk, mukawin dia. Itu saja kita perhati. Sebab dia kena murakabah di atas. Mana banyak kita menghadap dia ke atau menghadap makhluk? Kalau banyak menghadap makhluk, memang semayang tak khusyuknya. Confirmnya dia angkat takbir dan mengayau. Kalau hati dia sentiasa dengan Tuhan, dia angkat takbir, sab disambung. Lagi berlazat dia. Ya, sebab semayang tu panggil apa? Silatun bainal abdi wa rabbi. Kontak antara hamba dengan Tuhan. Dia panggil apa tuan? Bayangan dia. Wahai para bayangan. Sedap sekali di jalan ni panggil tuan. Wahai para bayangan yang musnah. Ya, dalam dimusnah tu dalam napasnya yang ingin musnah dalam zat ahadiyah. Tiap-tiap napas kita nakkan memandang ketunggalan ahadiyatullah. Ya.
kerana tidak ada wujud hakiki bagi jati dirimu. Wujud yang hakiki, yang zati sebenarnya apa wujud sebenar? Wujud dia kat kita tak ada. Wujud yang zati ni qaim binafsi. Kita tak qaim bighairi. Ya, Tuhan qiyamuhu binafsi, kita qiyamuhu bighairi. Wujud kita ada kita dengan yang lain. Siapa yang lain kontrol? Dia. Wallah ta'ala. Ada pun Tuhan tak ada siapa kontrol dia. Dia yang kontrol, bukan dia dikontrol. Dia yang mengawal, bukan dia dikawal. Dia yang memberi, bukan dia menerima. Dia yang menjadi, bukan dia kena jadi. Sebab tu siapa jadikan Tuhan? Tu soalan orang gila orang. Dia tanya, syaitan ni tanya soalan. Syaitan akan cakap, siapa jadi alam ni? Siapa jadi ni? Allah, Allah, Allah. Last sekali, siapa jadi kat Allah ni? Siapa jadi kat Allah tu pasal syaitan ni. Mana ada cakap, kalau Tuhan tu kena jadi, tu bukan Tuhan. Bila satu benda dia kena jadi, dia bukan Tuhan. Sebab dia asalnya tak ada. Bila kena jadi, asal dia tak ada. Kita kata benda ada, kita jadi balik. Itu mana tahsilul hasil ni. Benda yang tak ada baru dia ada kan. Maksudnya kalau benda asal tak ada, tu makhluk, tu bukan Tuhan. Bersifat lemah. Pasal salah besar orang yang bertanya siapa jadikan Tuhan. Itu dalam hadis ni, siapa yang tanya tu? Iblis. Dia cocok, kita cocok, siapa jadi, semua kita jawab Allah, Allah. Ujung siapa jadi Allah. Dia nak perangkap tuan-tuan. Itu maknanya apa? Soalan gila daripada syaitan. Bila Tuhan dia tak ada, dia tak kena jadi. Kalau kena jadi itu bukan Tuhan, itu makhluk. Mana makhluk apa makna? Allazi khuliqah, benda yang dicipta dan dijadikan. Allah. Berdirilah wahai para bayangan yang musnah dalam nafasnya, yang ingin musnah dalam zat. Mana yang kita nak fanakan dalam memandang ketunggalan zat Allah, ahadiyah dia. Kerana tidak ada wujud hakiki bagi jati dirimu. Mana diri kita dia tak memiliki wujud yang hakiki. Wujud kita ialah majaz, sandar saja. Wujud hakiki tunggal Allah Ta'ala saja. Qumu lillah. Kita menghadap tu kerana Allah Ta'ala semayang ni, yang memunculkan kamu melalui bentangan bayangan-bayangan namanya. Dahsyat. Allah Ta'ala yang memunculkan kita ni, yang mengadakan kita, dan apa yang berlaku pada setiap saat, setiap nafas kita, sakit, demam, sihat, nampak, berjalan, bergerak, tidur, bangun, makan, bekerja, apa semua tu, itu semua dia membayangkan nama dia. 99. Kita dapat rezeki, itu nama dia Ar-Razak. Rezeki dia tarik balik, itu nama dia juga Al-Qabid, dia sentap balik internet. Semua ada tu. Dia matikan kita, tu nama dia. Itulah Al-Mumit, Al-Ihya, Al-Mumit, Al-Muqti. Semua nama dia tuan. Kita dapat mana pembukaan tu, Ya Fatah, tu nama dia Fatah. Diberi pembukaan tu Wahab, nama dia. Mana ada tak lagi 99 sentiasa dia terjemahkan. Maka sebab tu dia suruh perhati, siapa yang menghafaz 99 nama Tuhan, maka syurga tempat dia. Apa makna hafaz? Bukan sekadar hafaz itu Asma' Husna sampai habis, itu dah boleh hafal, baguslah tu. Tapi hafaz sebenarnya, hafiz maknanya apa? Menjaga. Hafadha yahfizu hafzan, hafiz maknanya orang yang menjaga. Maka dijaga Asma' Husna apa? Dia murakabahkan nama Tuhan tu, dan dimusyahadahkan nama Allah Ta'ala. Itu makna dijaga. Tuhan melihat, dijaga. Bahawa dia jaga apa? Dia rasa sentiasa dia dilihat oleh Allah Ta'ala. Itu maknanya dia menjaga nama-nama Tuhan dengan sebenar penjagaan. Mana diguna pakaikan, dia realisasikan 99 nama setiap saat dengan Tuhan. Memang tinggi kan. Mana Sabah pun daripada jamin syurga tu, Masya Allah. Tuhan bagi tu tepat. Allah. Wa qumu lillahi qanitin. Dengan apa? Qanitin, khashiin, mana khusyuk, merendahkan, merunduk tunduk dan memfanakan diri. Apa diri kita fana? Huwiyah, mana dia, kediaan kita tu. Huwiyah kita tu kena padamkan, fanakan. Semua kalian yang tidak hakiki ke dalam diri, mana huwiyah, hakikat ilahi.
Ya, padamkan diri kita dalam memandang dia. Dia kata tiada ia, tiada engkau. Dia padam habis. Padam kodrat kita, dia memandang kudratillah. Sebab tu bila dia terjalikan kudrat Tuhan, hilang kudrat makhluk. Bila dia terjalikan iradat Tuhan, hilang iradat makhluk. Dia terjalikan ilmu dia, hilang ilmu makhluk habis semua. Dan sekali terjalikan zat dia, hilang zat makhluk. Tuhan kata la mawjud bihaqqin illallah. Tiada wujud yang sebenar. Ya, wujud ni tak sebenar. Mana wujud yang sebenar? Wujud yang tidak terikat dengan sesiapa. Ada wujud yang terikat, bukan wujud sebenar. Maka semua makhluk terikat tak? Terikatlah dengan Allah Ta'ala. Wujud kita dipanggil terikat, itu panggil wujud muqayyad, wujud yang diikat. Wujud Tuhan dipanggil tak terikat, dipanggil mutlak. Wujud Allah Ta'ala wujudul mutlak. Wujud mutlak tunggal dia je. Yang lain daripada semua wujud muqayyad, mana diikat. Allah Ta'ala ikat kita, nyawa kita diikat, rezeki kita semua diikat. Dan ya, tak ada siapa boleh merungkai benda tu. Sebab tu bila memandang keterikatan kita dengan Tuhan, itulah jalan makrifat kepada Tuhan. Ya, merasakan kita sentiasa terikat dengan dia, akan terasalah kebesaran dia, dan makin nampak jelas kekerdilan diri kita. Dan sampai akhir lenyap, di situ baru dibuka jalan ke dia. Sampai dia rasa lenyap, tuan. As-sayru fil lail la yakun illa ba'dal fana. Tu kaedah besar tu. Berjalan ke Tuhan takkan terbuka melainkan apa? Lepas dia lenyap. Nak lenyap tadi itulah kita asap memandang kebesaran sampai hilang. Hilang ni situ akan dapat kunci kelazatan insan dengan Tuhannya. Ya, selagi tak terbuka tu tak dapat, dan ya, dia dapat sikit-sikit ialah percik-percik maknanya. Ya. Itu dia antara pemadaman diri. Padamkan, fanakan, leburkan dalam memandang dia. Barulah rasa kehebatan, dan situ sebenarnya rahsia kenikmatan antara hamba dengan Tuhannya. Kemudian fa in khiftum parijalan aw rukbana fa iza amintum fazkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Fa in khiftum ila akhir ayat. Sadaqallahu